Dylan tolong record. Okay. Cikgu start lah Okay. Selamat sejahtera. Assalamualaikum semua. Okay, untuk hari ni, kita nak sambung topik ledger. Okay, kita sambung topik ledger part 2. Okay, sebelum ni cikgu ajar basic kan, format ledger, catatan bergu. Okay. So hari ni, kita nak belajar macam mana nak pindahkan catatan dari buku catatan pertama ke dalam ledger. Okay, so masih dalam topik ledger. Cikgu harap semua ingat lagi lah format ledger. Okay, macam mana format ledger. Okay. Okay, ni apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, ingat lagi kan Rajah ni? Aku lupa bayar hutang. Okay, ingat dia punya akronim tu kan? Aku lupa bayar hutang. A untuk asset. L dengan EP untuk liability dan equity pemilik. B untuk belanja, H untuk hasil. Okay, di sebelah kiri kita ni, warna kuning ni, debit. Okay, sebelah kiri kita warna kuning ni adalah debit. Manakala di sebelah kanan pula warna biru ini, kredit. Saya tak betulkan lagi spelling, kredit. Okay, so ini Rajah ni untuk bantu awak ingat di sebelah mana kita nak rekodkan pertambahan atau pengurangan. Okay, so yang ini Rajah ni untuk rekod pertambahan. Kalau aset bertambah, rekod debit. Kalau belanja bertambah, rekod sebelah debit. Kalau liability bertambah, sebelah kredit. Equity pemilik bertambah, sebelah kredit. Hasil bertambah juga di sebelah kredit. Ni ingat lagi tak? Okay, so ni aset. Aset berada di sebelah debit. Maknanya pertambahan aset di sebelah debit. Okay, aset bertambah sebelah debit. So, kalau debit bertambah, maka kredit berkurang. Okay, liability. Liability L. L di sebelah kredit. Okay, L di sebelah kredit, maknanya dia bertambah di sebelah kredit. Okay, bertambah sebelah kredit. Maka berkurang di sebelah debit. Okay, next, equity pemilik, EP. EP di sini. Okay, so equity pemilik di sebelah kredit juga. So, dia sama macam liability. Bertambah di sebelah kredit. So, berkurang di sebelah debit. Hasil H. Hasil di sebelah kredit. Maka naik di sebelah kredit. Turun sebelah debit. Okay, dan akhir sekali belanja. Belanja di sebelah debit. Maknanya naik sebelah debit. Turun sebelah kredit. Okay, dan lagi satu kena ingat, catatan bergu dia mesti satu urus niaga mesti melibatkan sekurang-kurangnya 2 akaun. Okay, 2 akaun. Satu debit, satu kredit. Dan amount mesti sama. Okay, sebab tu bila orang sebut akaun je, orang akan kaitkan dengan balance, seimbang. Okay, dia kena seimbang debit dan kredit. Okay, amount yang sama, jumlah di sebelah debit dengan jumlah di sebelah kredit mesti sama. Okay. Okay, ni hari ni kita nak belajar macam mana nak memindahkan catatan dari buku catatan pertama ke dalam ledger. Okay, so sebelum tu, kita ulang balik. BCP, buku catatan pertama ada 3 jenis. Okay, yang pertama journal. Yang kedua, buku tunai. Yang ketiga, buku tunai runcit. Okay, cikgu ulang. BCP ada 3. Journal, buku tunai dan buku tunai runcit. Okay, journal. Masih ingat lagi tak ada berapa jenis journal? Siapa nak jawab? Journal ada berapa jenis? Cikgu nak dengar suara. One mic. Siapa nak jawab?
Ingat lagi tak? Jurnal ada berapa jenis? Siapa nak jawab? Jurnal belian. Itu dah pecah dia dah. Oh, Tu dah pecah, tu jurnal khas. Sebelum nak pecah-pecahkan tu, ada berapa dulu jenis jurnal? Ingat tak? Jurnal ada dua. Jurnal ada terbahagi kepada dua jenis, iaitu Jurnal am, jurnal khas. jurnal. Yes, betul. Jurnal am dengan jurnal khas. Okay, banyak kali dah cikgu ulang ni. Jurnal am dan jurnal khas. Okay. Yang tadi Damia sebut tadi tu adalah salah satu daripada jurnal khas. Jurnal khas ada berapa jenis? 4. Lebih? 3. Ada 6. 6. Okay, yang pertama jurnal belian. Tadi Damia sebut tadi jurnal belian. Lagi? Jurnal jualan. Jurnal jualan. Lagi? Jurnal pulangan belian. Yes, jurnal pulangan belian. Lagi? Jurnal pulangan belian. Betul. Jurnal Jualan. pulangan jualan. Lagi? Lagi 2? Apa? Ni 2 ni selalu lupa. Kita jarang guna. Jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Oops, terlebih. Okay, jurnal pembayaran tunai. Okay. So, ni ada 6 jurnal khas. Okay. Kalau soalan tanya, jenis-jenis jurnal khas, termasuklah jurnal penerimaan tunai dengan jurnal pembayaran tunai. Ada 6 semuanya. Okay, tapi jurnal penerimaan tunai dengan jurnal pembayaran tunai ni biasanya kita tak guna. Kita masuk dalam buku tunai pun boleh. Okay, ni bergantung kepada perniagaan. Dia boleh nak sediakan jurnal penerimaan tunai dengan jurnal pembayaran tunai ataupun dia nak sediakan buku tunai. Okay. So, hari ni kita nak, lepas tu tadi ni jurnal, dan buku tunai dan buku tunai runcit. Okay, so kita nak belajar macam mana nak pindahkan catatan dari semua BCP ni ke dalam ledger. Okay, tapi untuk hari ni cikgu nak ajar dari jurnal am sahaja. Okay, macam mana nak pindahkan catatan dari jurnal am ke dalam ledger. Okay. Okay, ni pun cikgu nak ulang balik. Format ledger. Okay, first kita letak nama account di tengah-tengah. Okay, nama account di tengah-tengah. Okay. Okay, ni ledger kita lah, account. Account yang berbentuk T. Okay, kenapa bentuk T? Sebab dia ada garisan di tengah-tengah. Okay, ada garisan di tengah-tengah. Sebab tu kita panggil dia bentuk T. Okay. So, ada 4 kolom di setiap side. Okay, sebelah kiri kita panggil debit. Sebelah kanan kita panggil kredit. Okay, sebelah debit ada 4 kolom. Tarikh, butir, folio, jumlah. Sama juga dengan sebelah kredit. Tarikh, butir, folio, jumlah. Okay, so ni format ledger, account. Okay, lagi satu cikgu nak ingatkan semula. Ledger kita ada berapa jenis? Kalau journal tadi ada 2 kan, journal am dengan journal khas. Ledger ada berapa jenis? 2. Yes, 2. Iaitu? Am dengan khas. Samalah. Ledger am dengan ledger khas. Okay. Ledger am dengan ledger khas. Ledger khas ada berapa? 2. 2, iaitu? Jualan dengan belian. Betul. Ledger jualan dengan ledger belian. Okay. Ledger jualan, nama lain dia kita boleh panggil ledger belum terima. Okay, ledger belum terima.
Manakala ledger belian, nama lain dia adalah ledger belum bayar. Okay. So, apa akaun yang kita akan buka di bawah ledger jualan? Ingat tak? Akaun apa yang kita buka di bawah ledger jualan? Apa ingat? Dalam ledger jualan, kita akan buka akaun-akaun ABT kita. Kita punya pelanggan yang berhutang dengan kita. Akaun belum terima. Dan dia mesti ABT barang niaga. Maknanya kita jual kita punya inventory kepada dia, tapi dia tak bayar. Okay, so kita belum terima bayaran daripada pelanggan kita. So, akaun ni perlu dibuka di bawah ledger jualan. Okay, manakala ledger belian pula fungsi dia adalah untuk kita buka semua akaun ABB. Okay, ABB, akaun belum bayar. Okay, akaun belum bayar ni adalah kita punya pembekal, supplier kita. Kita beli barang daripada dia, tapi kita belum bayar. Kita hutang dengan dia. Okay, so semua akaun ABB mesti dibuka di bawah ledger belian. Okay, tapi mesti ABB inventory saja. Okay, yang kita beli barang niaga kita secara kredit. Okay, contoh kalau kita kedai buku, kita beli buku dari kilang A secara kredit. So, kena buka lah akaun kilang A bawah ledger belian. Okay, tapi kalau kita beli kenderaan secara kredit, kita beli perabot secara kredit, yang itu tak boleh buka bawah ledger belian lah. Okay, ini khas untuk ABB inventory. Okay, selain dari ABB dengan ABT inventory, dia akan masuk dalam ledger am. Akaun lain semua masuk dalam ledger am. Okay? Boleh tak? Ada masalah tak sini? Siapa ada soalan setakat ni? Ada soalan? Ada soalan ke? Semua okey? Okey, cikgu. Okey, good. Okey, sekarang kita nak tengok contoh. Okey, siapa ada buku teks boleh buka buku teks muka surat 160. Okey, buka buku teks, akaun tingkatan 4, muka surat 160, lihat contoh 6. Okey, buku teks. Ni muka surat 160, contoh 6. Okey. Maklumat berikut diambil daripada perniagaan Maisarah pada bulan September 2016. Anda dikehendaki memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke dalam ledger. Okey, so ni journal am. Okey. Journal belian ni nanti cikgu akan ajar next class lah. Okay, hari ni kita nak belajar pindah ini je. Yang dari journal am sahaja ke dalam ledger. Okey. Okay, ni boleh nampak tak? Boleh nampak ke? Clear tak? Kalau ada yang online pakai phone, awak boleh besarkan dekat skrin Macam mana awak besarkan gambar. Sama juga. Awak boleh besarkan dekat skrin pun untuk tengok lebih jelas. Okay, so ni cikgu dah copy paste masuk dalam pen untuk ajar awak buat ni. Okay, ni journal am tadi kan? Okay, lihat urus niaga yang pertama. September 1. Okay, September 1. Yang pertama, bank. Catatan pertama dalam journal am ni adalah bank. Okay, so bank. Ni kan bila kita nak pindah ke ledger, kita akan buka akaun dia kan. So, ni maknanya bank ni adalah akaun bank. Okay, tapi
Kalau kita buat buku tunai, kita tak perlu pindahkan ini ke dalam akaun bank. Kalau kita ada buku tunai, maknanya akaun bank dengan akaun tunai tak perlu disediakan. Okey, cikgu tunjuk balik soalan ni. Okey, ni soalan ni. Kalau kita lihat dalam soalan ni, dia ada buku tunai. Okey, peniaga Amaisarah ada sediakan buku tunai. So, kalau dah sediakan buku tunai, maknanya ini adalah akaun tunai dengan akaun bank dia. Okey, sebab buku tunai sebenarnya adalah ledger. Ni berbentuk T juga kan? Ada garis di tengah. Okey, sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Okey, so ini adalah ledger. Maknanya sudah dibuat akaun bank dengan akaun tunai dia. So, tak perlulah kita buat lagi akaun bank. Okey, ni akaun bank. Ini tak perlu sediakan. Okey, sebab kita masukkan ke dalam buku tunai. Okey? Cuba tengok September 1 ni, dia bagi kita bank, perabot, ABT, ABB dan jumlah modal. Okey, kalau tengok ni, pada 1 September ni, rasa-rasa 1 September ni, Perniagaan Amaisarah baru ditubuhkan ke atau telah beroperasi? Pada 1 September, Perniagaan Amaisarah ada duit dalam bank sebanyak RM30,000, ada perabot berjumlah RM5,000, ada ABT, Perniagaan Firas, maksudnya ada pelanggan yang berhutang dengan Perniagaan Amaisarah bernilai RM2,700. Dan kita juga ada hutang dengan pembekal Tiah 3450. Okey, so rasa-rasa Perniagaan Amaisarah pada September 1 ni baru ditubuhkan ke ataupun telah beroperasi sebelum-sebelum ni? Telah beroperasi. Betul, telah beroperasi kan, dah ada hutang. Maknanya sebelum ni memang dah jalan dia punya bisnes. Okey, so ni sebenarnya adalah dia punya baki-baki. Okey, ini adalah baki-baki yang dibawa dari bulan lepas iaitu pada bulan Ogos. Okey, so ini baki bank pada 1 September ni kita akan terus pindahkan ke dalam buku tunai. Okay, cuba ingat tengok. Bank dia RM30,000. Okay, cuba lihat buku tunai. Ada tak dia masukkan bank RM30,000? Tengok sini. September 1, baki BB, bank RM30,000. Nampak? Okay, dia terus masukkan ke dalam buku tunai. So, tak perlu buat account bank. Okay, sama juga dengan tunai. Bank dengan tunai tak perlu buka account. Okay, jelas tak? Boleh? Boleh. Okay, good. Bank dengan tunai tak payah buat account. Okay, seterusnya kita ada account perabot. Okay, account perabot. So, kena pindahkan ke dalam ledger. Okay, so ledger tadi cikgu dah cakap, ledger ada dua jenis, ledger am, ledger khas. Okay, so perabot masuk dalam ledger mana? Ledger am ke ledger khas? Perabot. Ingat tak? Tadi ledger ada dua, iaitu ledger am dengan ledger khas. Ledger khas untuk ABT dengan ABB inventory sahaja. Akaun-akaun lain semua kena Ledger masuk. am. Kena masuk dalam ledger am. So, akaun perabot kena masuk ledger am lah. Okay, so, macam mana nak buat? Bila nak jawab soalan ledger, terus kena buat first kali ledger am. Okay, ledger am memang ada banyak akaun lah. So, you akan perlukan banyak helai kertas lah untuk ledger am. Okay, sediakan ruang yang cukup untuk ledger am. Okay, ambil kertas lain, buat untuk ledger khas pula. Okay, ledger khas kita ada dua kan? Ledger jualan dengan ledger belian. Okay, ledger jualan ingat tak untuk buat apa? Akaun apa? Akaun apa kita buka bawah ledger jualan? ABT. ABT. ABT, akaun belum terima inventory. Okay, pelanggan inventory. Okay, ledger belian kita buka akaun apa? ABB. ABB, akaun belum bayar inventory. Okay, so lain-lain akaun semua kena masuk dalam ledger am. Okay, so akaun perabot kena masuk dalam ledger am lah. Okay, ni cikgu dah buat format dia. So, tulis nama akaun di tengah-tengah.
Akaun perabot. Okay, akaun perabot. Oops, tak nampak kat skrin ke? Nampak tak? Boleh nampak? Cukup besar tak? Boleh baca? Boleh ke tak boleh? Cikgu nak tahu tu. Boleh. 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 Okey. Akaun perabot. Okey, tengok dekat Journal Am ni, amount perabot ada di sebelah debit ke kredit? Amount dia dalam kolom debit ke dalam kolom kredit? Debit. 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 Okey, cikgu tahu tak kenapa amount perabot berada di sebelah debit? Kenapa amount perabot 5,000 ni diletakkan di bawah debit bukan kredit? Sebab apa? Sebab perabot tu aset. Yes, betul. Jawapan yang paling tepat. Okey, sebab perabot adalah aset. Okey, aset bakinya dicatat di sebelah debit. Okey, sebab tu amount perabot duduk di sebelah debit. Okey. So, macam mana nak pindahkan ke ledger? Ikut sahaja catatan dari Journal Am. Kalau dalam Journal Am dia dekat sebelah debit, bila pindah ke ledger pun masuk sebelah debit. Okey, so tarikh tulis apa dulu? 2016. Yes, 2016 September 1. Okey, butir macam mana? Jadi cikgu ajar, butir dia kita kena ambil dia punya pasangan. Contoh kalau debit perabot, kredit tunai. So, butir dia kita kena tulis tunai. Okey, so tengok sini dia punya pasangan di sebelah kredit. Tengok, sebelah kredit ada 2 akaun kan? Ada ABB dengan modal. So, macam mana nak tulis? Okay, sebab yang ini adalah catatan pembukaan. Okay, catatan pembukaan. So, tadi cikgu dah cakap, ini adalah baki-baki yang kita bawa dari bulan lepas. Okay. So, untuk catatan pembukaan, kalau perniagaan ni telah beroperasi sebelum ni, so, dia punya butir dia kita kena tulis baki apa? Baki awal. Baki awal tulis apa kat sini? Baki B D. Okey? Baki BB, baki bawah-bawah. Okey, baki awal lah tu. Okey, jumlah perabot lah. Jumlah perabot tu 5,000. Okey, ni cikgu lupa nak buat RM tadi. Okey, boleh tak? Boleh? Boleh cikgu? Okey, so bank dah siap. Perabot dah siap. Okey, lepas perabot kita ada ABT, perniagaan Firas. Okey, so ABT perniagaan Firas, kita nak buka akaun ni, nak pindahkan ke ledger. So sebab ini adalah ABT, kita kena masuk dalam ledger apa? Ledger jualan. Kita kena masukkan ke dalam ledger jualan. Okey, sebab ada ABT kan? Okey, so kita masuk kat sini, nama akaun di tengah-tengah. Okey, nama ABT kita tadi perniagaan Firas. Okey, so tulis nama dia sini. Akaun belum terima perniagaan Firas. Okey, tulis nama di tengah-tengah. Okey, tengok pada amount tadi kelas. Okey, ABT amount dia 2,700 di sebelah debit. So, bila pindahkan ke ledger, kita kena kekalkan dia di sebelah debit. Okey, kenapa ABT sebelah debit? Kenapa 2,700 ni sebelah debit? Sebab dia
Sebab dia adalah apa kepada perniagaan? Aset, liability, equity, hasil belanja. EBT adalah aset. Okey, sama macam perabot tadi. Perabot pun aset kepada perniagaan. Sebab tu dua-dua ni kita kena tulis amount dia di sebelah debit. Okey. So kena tulis 2,700 sebelah debit. Okey, tarikh sama juga. Masih urus niaga yang sama kan? Catatan pembukaan. 2016 September 1 butir masih lagi baki. Sebab ni semua catatan pembukaan. Baki BB RM 2,700. Okay. Okay, next. Ni ABT kita dah siap pindah. Okay. Akaun belum bayar pembekal tiah. Okay. Akaun belum bayar pembekal tiah. Sebelah kredit. Kenapa sebelah kredit lah? Kenapa akaun belum bayar amountnya dicatat di sebelah kredit? Sebab dia liability. Yes, sebab ini kita punya liability. Hutang kita kepada orang luar. Okay? Hutang adalah liability. Sebab tu sebab tu dah kita catat di sebelah kredit. Okay? Ni liability. Sebelah kredit. Okay? So, sebab ni adalah ABB. Jadi kita kena buka akaun dia di dalam ledger belian. Okay, ABB kan? ABB. So, tulis nama dia di tengah-tengah. Akaun belum bayar. Apa nama tadi? Pembekal ke perniagaan tiah? Pembekal tiah. Okay, saya tulis sini pembekal tiah. Okay, dan dia liability. So, kita catat di sebelah kredit. 2016 September 1 masih lagi catatannya baki OHB. Baki BB. Okay. Baki BB amount 3450. Okay. RM 3450. Okay. So, kita dah siap pindahkan catatan ABB. Okay, next. Modal. Okay, modal. Kita kena buka akaun modal. Nak buka di ledger mana kelas? Ledger am ke ledger khas akaun modal? Akaun modal dalam ledger? Ledger am. Okay, tadi yang pertama akaun perabot kan? So, kita skip beberapa baris. Tinggalkan ruang untuk lain-lain urus niaga yang berkaitan dengan akaun perabot. Kita buka pula akaun modal. Okay, so tulis nama di tengah-tengah. Akaun modal. Okay, modal. Tengok amount dia sebelah mana? Amount dia di sebelah kredit. Betul? Okay, amount dia di sebelah kredit. So, bila pindahkan ke akaun, catat di side yang sama juga. 34 RM 34250. Okay, 34250. Masih lagi catatan pembukaan. Ni sampai sini ni catatan pembukaan. Okay. So, ini pun dia punya butir baki BB. Okay. Semua ni adalah baki yang kita bawa dari bulan lepas. Tarikh yang sama juga. 2016 September 1. Okay. So, ni sekarang kita dah siap pindahkan akaun modal. Okay. Boleh follow tak? Boleh faham tak ni? Boleh cikgu? Boleh Okay, next. 10 September. Catatan yang kedua dalam jurnal am bertarikh 10 September.
Okay, 10 September melibatkan 2 akaun saja. Debit ambilan, kredit belian. Okay, so kalau awak dah biasa dengan urus niaga, awak memang tahu akaun, maknanya ni kita ada buat ambilan inventory. Okay, ambilan ni adalah untuk kegunaan peribadi kan. Yang dia efek pada akaun belian, maknanya kita mengambil inventory untuk kegunaan peribadi. Nampak keterangan dia pun. Ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri. Okay. So nak pindahkan ke ledger. Yang pertama akaun ambilan. Okay, akaun ambilan dia bukan ABT, ABB. So kita kena buka akaun dia di bawah ledger am. Okay, so kita tulis nama akaun di tengah-tengah. Akaun ambilan. Okay, akaun ambilan. Okay, tengok dia punya amount RM300 di sebelah debit. Okay, so pindahkan catatan di sebelah debit. Okay, ikut saja side dia kan. Jangan tukar-tukar. RM300. Okay, tarikh dia tahun masih sama 2016, bulan September, tarikh 10. Okay, butir tulis apa? Baki bibi ke? Butir baki bibi ke? Tak, cikgu. Tak, tulis apa? Ambilan? Ya, tak boleh. Tak boleh nama akaun sama dengan nama butir. Kena ambil dia punya pasangan. Okey, pasangan catatan dia tu. Okey, sebab ini debit ambilan, kredit belian. Okey, so kita kena tulis nama akaun yang merupakan dia punya bergu. Okey, tak boleh tulis baki bibi dah. Baki bibi khas untuk catatan pembukaan sahaja. Okey, bila masuk urus niaga lain, kita kena ambil dia punya bergu. Kawan dia sebagai butir. Okey, so sini kita kena tulis apa? Tulis belian. Okey, tulis belian. Tengok, akaun ambilan, butir belian. Dia tak boleh akaun ambilan, butir pun ambilan. Akaun belian, butir pun belian. Salah Okey. So, kita dah buat akaun ambilan. Okey, lepas akaun ambilan, akaun belian. Okey, akaun belian. Akaun belian bukan ABT, bukan ABB. So, kena masuk dalam ledger am juga. Okey, tinggalkan sedikit ruang. Masuk akaun baru pula. Akaun belian. Okey, akaun belian sebelah mana? Tadi ambilan debit, belian sebelah kredit. Okey. Terus kredit RM300. So kita kreditkan amount RM300. Tarikh sama 2016 September 10. Butir tulis apa? Ambilan. Tulis ambilan. Dia punya kawan tadi kan. Akaun ambilan tulis belian. Akaun belian tulis ambilan. Okey? Okey. So belian pun dah siap pindah. Akhir sekali, urus niaga dalam jurnal am bertarikh 12 hari bulan. Debit alatan pejabat, kredit kedai komputer Mimi. Debit alatan pejabat, kredit kedai komputer Mimi. Okey, so kita nak buka akaun alatan pejabat. Okey, alatan pejabat. Bukan ABT, bukan ABB. So kita kena buat akaun dia dalam ledger am. Okey, so buat akaun. Tulis nama di tengah-tengah. Akaun alatan pejabat. Okey, alatan pejabat, amount dia sebelah mana? Sebelah debit Debit. kan? Sebelah debit. So sini pun kita pindah sebelah debit. RM2,500. Tarikh
2016 September 12. Okey, butir tulis apa? Butir tulis apa? Kedai komputer Mimi. Betul. Bergu dia kan? Debit alatan pejabat, kredit kedai komputer Mimi. So sekarang ni kita tengah buka akaun alatan pejabat. Bergunya adalah kedai komputer Mimi. So situlah butir dia. Kedai komputer Mimi. Okey? So alatan pejabat, akaun alatan pejabat dah buka. Akhir sekali kedai komputer Mimi. Okey, kedai komputer Mimi ni nama perniagaan. So nama perniagaannya dia sama ada ABT atau ABB kan? Okey. So ni sebab ni siapa ni? ABT ke ABB? Kedai komputer Mimi ni. ABT. ABT ke ABB? ABT. Macam mana nak tahu ABT ke ABB? Tengok dia di sebelah debit atau kredit. Kedai komputer Mimi ni sebelah debit ke kredit? Kredit. Sebelah kredit. Kalau sebelah kredit, asset ke liability? Liability. Liability. Okey, kedai komputer Mimi ni adalah liability. Okey. So liability, kalau liability ABT ke ABB? ABT ke ABB liability? ABB. Yes, betul. Account belum bayar hutang kita kepada orang lain. Okey, ni maknanya kita berhutang dengan kedai komputer Mimi. Sebab apa kita hutang? Sebab kita beli alatan pejabat secara kredit. Okey. So, cikgu nak tanya, kedai komputer Mimi ni, dia punya akaun kita nak buka dekat mana? Ledger apa? Nak record dalam ledger am ke nak record dalam ledger khas? Ledger khas. Ledger khas. Ledger khas sebab ledger khas ada ABT dengan ABB kan? Ya. Tapi cikgu dah cakap, dia khas untuk ABT, ABB inventory sahaja. Okey, kalau kita beli inventory secara kredit. Okey, yang itu kita akan record dalam jurnal belian. Maknanya catatan dari jurnal belian je boleh masuk dalam ledger khas. Macam ni, yang ni dia record dalam jurnal am. Kita hutang dengan kedai komputer Mimi ni sebab kita beli ABS. Kita beli komputer untuk perniagaan. Okay, so kita beli ABS secara kredit. So kedai komputer Mimi ni memang kita punya ABB. Tapi dia bukan ABB inventory. Dia adalah ABB asset bukan semasa. Okay, so kalau ABB asset bukan semasa, kita kena buka akaun dia dalam ledger am juga. Bukan ledger khas. Okay. ABB asset bukan semasa kena buat dalam ledger am. Bukan ledger khas. Okay ke? Okey cikgu. Okay. Okay, so ledger am sini cikgu dah tak cukup ruang. Cikgu buat kat bawah dekat tepi ni So sini kita buka kedai. Warna merah pula. Okay, kedai komputer Mimi. Okay, kedai komputer Mimi, amount dia di sebelah kredit lah sebab dia liability kan. So, bila pindahkan ke ledger, kekalkan di sebelah kredit RM2,500. Tarikh 2016 September 12. Butir tulis. Butir tulis apa? Alatan pejabat. Betul, tulis alatan pejabat. Okay, so dah siap. Kita dah pindahkan semua catatan dari jurnal am ke dalam ledger. Okay. So nanti cikgu nak semua salin dalam buku latihan, buku PA kita. Okay, tapi tolong tinggalkan gap antara akaun-akaun ni ruang yang lebih Sebab nanti ada urus niaga lain lagi. Dan juga kita nak sediakan ruang untuk tutup akaun. Okay, kita nak balancekan akaun cari baki kan. So kita perlukan ruang lah.
Okay, so gap antara akaun perabot dengan akaun modal dengan ambilan ni biar banyak, tak apa. 4-5 baris pun tak apa. Boleh tak? Boleh. Boleh Okay. Uh, ni nak salin tak? Dah salin ke belum? Dah salin ke? Belum lagi cikgu. Kalau belum, cikgu rasa tak payahlah sebab yang ni contoh. Dalam buku teks pun dah ada jawapan lengkap. Lupa pula. Ni kan, contoh 6 ni, dia memang dah bagi jawapan tengok. Okay, dia dah bagi jawapan. Okay, so yang awak kena buat adalah latihan. Okay, latihan. Buka buku teks. Okay, buka muka surat. Cikgu tak ingat muka surat tadi. Yang ni tak payah salin pun tak apa. Je salin nota sikit-sikit je tadi. Awal-awal tadi Cari latihan. Okay, ni latihan. Latihan objektif tak payah. Okay, ni soalan ni. Soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3, muka surat 185. Okay, muka surat 185. Soalan nombor 2, sorry. Soalan nombor 2, muka surat 185. Pindahkan catatan dari jurnal am ni sahaja. Okay, pindahkan catatan dari jurnal am ke dalam ledger. Okay, so cikgu nak awak buat macam cikgu tunjuk tadi. Asingkan. Ledger am, ledger khas. Okay, ledger am ni ada banyak. Awak boleh tinggalkan 3-4 muka surat. Okay, tinggalkan 3-4 muka surat. Gap antara akaun tu. Okay, pastikan ada ruang yang mencukupi. Yang lebih tak apa, jangan kurang. Sebab bila kurang nanti, jadi comot awak punya ledger nak tutup nanti. Okay? Boleh ke? Boleh. Boleh So, homework, muka surat 185, soalan nombor 2. Pindahkan dari JA saja masuk dalam ledger. Okay? So, nanti cikgu akan buat post lah dalam GC. So, awak hantar dalam GC lah macam biasa. Boleh? Okay, buat dalam buku latihan, snap gambar, hantar dalam GC. Okay, cikgu bagi masa sampai Isnin depan. Banyak masa lagi kan? Hari ni Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Okay, sikit je dari jurnal am sahaja. Okay, sebelum cikgu tutup kelas, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada Okay, cikgu nak share link untuk attendance. Okay, semua tengok dekat bahagian chat. Cikgu ada share link untuk attendance. Okay, ada Google Form. So, semua klik link tu untuk isi kehadiran. Okay, tarikh hari ni 25 Jun. Okay, semua isi kehadiran Ada yang ada masalah tak isi attendance? Okay, Dylan, Yap Zining, Wong Maggie.
Okay, ni respon yang dah masuk. Yang lain. Yap, Yin Chen. Okay, pastikan semua boleh key in kehadiran ya. Okay. Cikgu, insyaAllah cikgu akan adakan kelas pada setiap minggu hari Khamis ni jugalah Hari Khamis pukul 12. Okay, dah tukar masa ya. Kita tak buat pagi lagi sebab pagi cikgu ada kelas dengan Form 5. Okay, untuk yang dah isi kehadiran, boleh live meeting lah. Okay, cikgu akan jumpa lagi next week. Jangan lupa buat homework hantar dalam GC. Kalau ada apa-apa soalan, boleh PM cikgu WhatsApp boleh.